Salam guys. Hello, kita berjumpa lagi dalam channel saya Sports Tarik. Saya minum dulu sikit. Okey, pada topik hari ini atau episod hari ini, episod yang sangat menarik bagi saya sebab kita akan tahu dan kita akan kupas apa yang terjadi sepanjang hari perlawanan buat seorang pemain bola sepak profesional. Based on my experience. Rutin bangun pagi, selalunya kita akan bangun seawal 7 pagi atau pukul 8 pagi. Sebelum breakfast tu kita akan buat stretching atau limbering. Itu sejenis stretching satu tempat sebelum kita pergi ke breakfast bersama-sama. Selepas breakfast pula kita akan ada lunch bersama-sama as a team. We must eat together. Datang pukul 12.30, 12.30 sharp. Siapa lambat kena fine. That's the punctuality, that's this discipline yang pemain bola sepak ada. So time is very important untuk kita rehat, dan bila lepas lunch kita ada high tea pula. High tea lebih kurang kalau game dalam pukul 9, kita akan ada high tea dalam pukul 4 atau 4.30. After high tea kita ada briefing, and then masa tu kita akan tahu siapa yang akan bermain dalam first 11 selepas high tea. Siapa yang jadi keeper, siapa yang jadi captain, siapa main forward. After the high tea, coach akan briefing. That's why kita punya timing as a professional footballers sangat punctual, sangat tepat, dan so kita tak boleh waste the time. Okay, apa yang terjadi dalam bas? Semua orang dah start fokus dekat perlawanan sebenar. Kalau saya kalau turun nak pergi ke bas je, saya dah mindset untuk game. So dalam bas saya selalunya duduk belakang sebab saya senior. Saya duduk belakang sekali. Saya akan fokus dan saya tak cakap banyak. Saya dah visualize, saya dah memikirkan macam mana nak main, macam mana nak score. This opponent, this team. Turun daripada bas pula, kita kena terus jalan menuju ke bilik persalinan. Normally, siapa yang nak tengok keadaan padang, dia akan letak barang dan dia akan terus keluar ke padang. All the attire, bib, inner, tight, semua stokin, boots, shin pad. Kadang-kadang ada underwear pun kitman yang sediakan. Kalau macam saya, memang segala jenis boot yang saya ada dalam sepanjang season tu saya akan bagi kepada kitman untuk menjaga. Saya akan communicate dengan kitman apa yang perlu dibawa, boot apa yang perlu dibawa, jenis color apa boot yang kena ada. So itu memberikan saya confident, motivasi. I need this boot, this color untuk saya visualisekan dalam perlawanan. So itu sangat penting, dan semua kitman kena pastikan benda tu semua ada. Kalau tak ada, kena bambu dengan saya. Selalunya lepas prepare semua tu, akan ada briefing. Akan ada briefing untuk just soft reminder kepada semua para pemain. Coach akan panggil together untuk bagi briefing, short briefing sebelum kita pergi warm up. Dan selepas itu, players akan sit together atau kita akan buat scrum selepas briefing tu. Bagi kata-kata semangat, captain, coach, siapa yang senior players akan bagi motivasi dalam tu. Dan kita keluar real warm up, semua dah bersemangat after the scrum. Okey, untuk sebarang ritual atau sebarang perkara pelik yang saya pernah buat, saya selalunya sebelum perlawanan saya akan call saya punya parent, saya punya mak untuk dapat blessing atau doa. Bila masuk ke padang, saya akan mulakan dengan langkah kanan. Sebab saya rasa padang tu tempat saya bekerja. Saya kena menghormati apa yang telah disediakan. Ada beberapa pemain yang beragama lain, saya pernah tengok diorang touch dulu macam tu. Wah, semua benda yang keras dia akan sentuh. Dia akan ketuk lah. During the half time, kita akan masuk balik ke dalam dressing room. So apa yang terjadi sebenarnya dalam dressing room masa half time, tak ada apa-apa pun. Sebab ada 15 minit, very short time. Selalunya coach akan bagi 3 to 5 minit untuk relax, player relax. Kalau tim kita tengah kalah, kena dibolosi, of course coach akan marah. So benda tu untuk reminder dan suruh players backup. Okey, selepas habis perlawanan 90 minit, kalau kita menang, kita main kat home, kita akan around the stadium lah. Selalunya kita akan around the stadium, applause the fan yang datang, cakap terima kasih, semua nyanyi dengan fans to appreciate them. Kalau kalah, saya akan straight away masuk ke dalam dressing room sebab saya rasa kekalahan tu tak memuaskan, tak puas hati kalau kalah. Lepas game ni terus buat recovery, ice bath, have something nak makan, dan kita akan buat postmortem pada besok hari.
sama ada pagi atau petang. Itu terpulang kepada jurulatih masing-masing lah. Selalunya dia akan buat one day after atau 2 hari selepas lah. Okay, of course saya dah terbiasa dengan sorakan peminat 60,000, 70,000, 80,000 during a match. Tapi bila saya dah beralih kepada yang tak ada orang tu, of course dia transition untuk fasa tu sukar sedikit. Contoh bermain dekat Indonesia ramai fans, bermain dengan national team ramai. Lepas tu bila bermain dengan KL tak ada fan. The feeling I have to learn quickly and then adapt dengan situasi dengan cepat. Walaupun tak ada orang, saya kena fokus apa yang saya perlu buat. Walaupun tak ada cheer, tak ada sorakan, saya kena pastikan saya bermain bola sepak dengan baik. So benda tu akan jadi smooth lah. Okay guys, saya rasa itu sedikit pengalaman saya sepanjang hari perlawanan dan harap-harap dapatlah kupas apa yang korang pertanyakan, apa yang saya buat selama ini, dan harap korang enjoy dan dapat info-info yang bermanfaat sepanjang pengalaman saya. Share, like, subscribe Sports Tarik. Jumpa next episode. Salah satu boot kegemaran saya, bila saya masuk dressing room saya dah tahu boot ni tak ada. Saya dah start lain macam. Hati dah tak tenteram. Saya pun, ni boot tak ada. My confidence tak ada. So, depend on game. Kalau kalah, kena maki lah kitman tu. So,